Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Afifi bin Haji Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Negeri Pahang, yang juga merupakan Naib Presiden Majlis Belia Malaysia bagi sesi 2018-2020. Manakala bagi Majlis Belia Negeri Pahang pula, saya adalah Presiden bagi sesi 2020 hingga 2023. Belia dalam Malaysia ini ditakrifkan berdasarkan perundangan, yang mana dalam Akta Pembangunan Belia dan Persatuan Belia, belia didefinisikan antara berumur 15 hingga 30 tahun. Itu yang terbaru, pindaan pada tahun 2019-2020. Tapi sebelum itu, takrif belia yang dimaksudkan dengan belia di Malaysia ini ialah berumur 15 hingga 40 tahun. Bagi Akta 668 ini, Akta menyatakan bahawa definisi masih lagi terpakai hingga 40 tahun, hinggalah satu tarikh yang akan ditentukan oleh menteri. Tapi maknanya sekarang ini, sehingga pada tahun 2020-2021 ini, kita masih lagi menggunakan takrifan belia antara umur 15 hingga 40 tahun. Itu takrifan belia. Kerana takrifan belia ini sebenarnya, kalau kita lihat di seluruh dunia, antarabangsa dia berbeza mengikut negara. Ada setengah negara menyatakan umur belia umur hingga 40 tahun. Kebanyakan negara meletakkan antara umur 15 hingga 30 tahun. Di peringkat antarabangsa, peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kebanyakan agensi-agensi UN ataupun agensi PBB meletakkan umur 15 hingga 25 tahun. Saya bermula aktivisme belia ini sejak sekian lama lah, bermula daripada sekolah. Saya menyertai aktivisme belia ini pertama dengan pengakap. Maksud saya sehingga pada hari ini saya masih lagi pengakap. Saya menyertai pengakap sejak umur 10 tahun, darjah 4. Hinggalah pada hari ini, bila habis darjah sekolah rendah, saya masuk lagi pengakap di sekolah menengah. Habis sekolah menengah, saya masuk pengakap, ditubuhkan pengakap di Universiti Islam Antarabangsa. Saya hidupkan kembali lah. Maknanya di pengakap UIA itu sudah wujud, cuma saya hidupkan kembali hinggalah pada tahun 2012. Dan sejak daripada 2012 itu, saya diberi peluang oleh pengakap Malaysia untuk menyertai pergerakan aktiviti pengakap, sama ada di peringkat kebangsaan, sama ada peringkat dunia dan sebagainya lah. Dan bermula daripada situ, pada tahun 2013-2014, saya menyertai program di bawah Majlis Belia Malaysia. Program pertama saya ialah ke UN, Youth Assembly at United Nations pada tahun 2013. Yang mana ketika itu saya mewakili Malaysia menghadiri satu persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Ibu Pejabat PBB di New York pada tahun 2013, dan itu merupakan permulaan saya lah menyertai pergerakan belia. Pada tahun 2014 saya telah diberi peluang oleh pengakap untuk mewakili pengakap ke Majlis Belia Malaysia. Dan seterusnya, hinggalah pada hari ini saya duduk bersama-sama dalam Majlis Belia Malaysia. Pada awalnya sebagai exco lantikan pada tahun 2016 sampai 2018. Dan 2018 sampai 2020, saya menjadi sebagai Naib Presiden Majlis Belia Malaysia. Peranan itu kita boleh lihat sekiranya kerajaan mengiktiraf negara ataupun mengiktiraf belia itu dengan wujudnya Akta 668, itu bermakna bahawa peranan anak muda itu besar. Kalau tak besar, tidak akan adalah satu akta khusus untuk mengurus dan mentadbir pertubuhan belia, sama ada dalam negara maupun di luar negara. Bagi saya, peranan belia itu kita boleh lihat dari segi pelbagai sudut dan pelbagai aspek lah. Dari segi sudut pembangunan belia dalam masyarakat, kita lihat bahawa pertubuhan belia ini memainkan peranan daripada peringkat kampung hinggalah di peringkat antarabangsa, hinggalah di peringkat kebangsaan. Dan peranan belia itu juga boleh kita lihat dimanifestasi dengan pelbagai organisasi yang ditubuhkan di bawah pertubuhan belia. Yang paling penting contohnya kita boleh lihat di bawah Majlis Belia, kita ada Majlis Perundingan Belia Negara, yang mana dalam MPBN itu suara anak muda diangkat terus ke kerajaan. Yang mana dalam MPBN segala isu-isu, usul-usul yang dibawa oleh belia akan dibawa kepada menteri dan juga kepada agensi-agensi kerajaan. Ini satu-satunya institusi yang boleh saya katakan, saya dah pergi pusing boleh katakan pelbagai setelah membentangkan MPBN ini ke beberapa buah negara, ke UN, ke PBB dan juga ke peringkat OIC dan juga peringkat Commonwealth.
Mereka mengiktiraf bahawa Malaysia antara negara yang paling mengangkat anak suara anak muda melalui Majlis Perundingan Belia Negara. MPBN ini, melalui MPBN ini kita boleh lihat bahawa segala usul-usul yang dibawa oleh anak muda akan terus dijawab oleh agensi kerajaan dan juga menteri yang terlibat. Ini satu institusi yang tidak ada dalam mana-mana institusi dalam mana-mana negara kecuali di Malaysia. Dan setiap usul yang diiktiraf ataupun yang dipersetujui dalam MPBN akan dibawa ke kabinet. Itu menunjukkan bahawa betapa besar tak besarnya peranan anak muda dalam pembangunan belia, dalam pembangunan negara yang kita cintai ini. Manakala peranan belia dalam luar negara pula kita boleh lihat dari segi penyertaan Majlis Belia Malaysia dalam beberapa organisasi antarabangsa. MBM merupakan affiliate ataupun badan gabungan kepada beberapa badan gabungan belia seluruh dunia. Contohnya di peringkat ASEAN kita ada CAYC, Committee for ASEAN Youth Cooperation. Di peringkat Commonwealth kita ada CYC, Commonwealth Youth Council. Di peringkat Asia kita ada AYC, Asian Youth Council. Kalau dia ada di peringkat dunia, kita ada WAY, World Assembly of Youth. Melalui agensi-agensi ataupun organisasi-organisasi ini, suara anak muda akan kita kumpul, akan kita gabungkan dan menjadi suara bersatu. Sama ada di peringkat ASEAN, di peringkat Asia maupun di peringkat dunia. Maknanya dalam setiap organisasi itu, suara Malaysia, suara anak muda Malaysia tetap ada dan tetap berkumandang. Contohnya saya terlibat bersama-sama dalam CAYC, Committee for ASEAN Youth Cooperation, dan juga pernah menjadi wakil tetap Malaysia ke CYC, Commonwealth Youth Council. Yang mana dalam setiap program itu kita memastikan suara anak muda Malaysia didengari oleh sekretariat sama ada di peringkat ASEAN maupun di peringkat Commonwealth. So itu peranan belia khususnya di peringkat peringkat antarabangsa, oleh Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri maupun Majlis Belia Daerah. So peranan anak muda kalau kita lihat dalam isu-isu antarabangsa juga cukup vokal. MBM sentiasa vokal dalam isu-isu yang melibatkan Palestin. Sejak daripada awal penubuhan MBM, kita konsisten dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Kita juga konsisten kita lihat kepada isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia. Kita konsisten dalam isu-isu dalam melibatkan ketidakadilan yang berlaku dalam dunia ini. Kita boleh lihat bahawa MBM bersama-sama dengan NGO-NGO lain memperjuangkan isu-isu Uyghur, memperjuangkan isu-isu Rohingya dan sebagainya. Dan malah antara yang terawal sekali memperjuangkan isu Rohingya pada awal semasa tahun 2-3 tahun yang lepas apabila Rohingya itu dibunuh beramai-ramai ialah Majlis Belia Malaysia yang bersama-sama dengan kerajaan menuntut agar Myanmar membuat sesuatu kepada rakyat mereka di Rohingya. Maknanya anak muda Malaysia memang sentiasa berjuang dalam peringkat antarabangsa. Kita boleh lihat juga badan-badan gabungan MBM. ABIM konsisten dalam memperjuangkan isu-isu melibatkan hak umat Islam di seluruh dunia. Dan kita lihat juga MBM dan juga badan-badan gabungan dan kita lihat NGO-NGO belia juga terlibat konsisten dalam isu-isu kemanusiaan. ABIM mempunyai mereka punya satu badan khusus untuk membantu dari segi kemanusiaan. Kita juga MBM, kita pernah menghantar sukarelawan-sukarelawan kita ke peringkat antarabangsa. Kita pernah menghantar sukarelawan kita ke Rohingya, ke Cox's Bazar di Bangladesh. Kita pernah menghantar bantuan ke Syria, kita pernah menghantar bantuan ke Palestin dan sebagainya. Maknanya, apa boleh saya katakan bahawa belia Malaysia tidak pernah berhenti bersuara sekiranya isu-isu antarabangsa, khususnya isu-isu kemanusiaan ini berlaku dan isu-isu ketidakadilan berlaku di seluruh dunia. MBM contohnya juga, macam saya pernah terlibat dalam isu-isu melibatkan hak asasi manusia. Kita pernah terlibat dengan UPR, Universal Periodical Review, apabila kita telah bersama-sama dengan beberapa NGO pergi ke Geneva dan menyatakan isu-isu hak asasi untuk Malaysia dan sebagainya. Bagi saya, kepentingan itu kita boleh lihat sama ada di sudut kampung, di sudut daerah, di sudut bandar dan juga di sudut negeri dan juga kebangsaan. Kita boleh lihat juga statistik ataupun kajian yang telah dilakukan bahawa persatuan ini yang telah membantu belia, pembangunan belia sama ada di peringkat kampung, sama ada di peringkat komuniti di seluruh agensi dan juga di seluruh peringkat. Dan sekiranya tidak ada persatuan belia, menyebabkan anak muda kita tak tahu apa mereka nak buat.
Maka dengan wujudnya persatuan belia ini, anak muda ada sesuatu. Dia ada purpose in life. Mereka ada sesuatu aktiviti, program yang boleh mereka libatkan diri yang untuk pembangunan diri mereka dan juga pembangunan masyarakat. Maknanya itulah pentingnya persatuan belia, dan sekiranya persatuan belia lemah, maka lemahlah komuniti tersebut dari segi pendidikan dan juga pembentukan jati diri dan sasiah anak muda. Dan kita pun tahu sekiranya anak muda ini lemah dari segi sasiah dan jati diri, maka dia akan memberi impak lain kepada masyarakat. Di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan pula, persatuan belia memainkan peranan sebagai advokasi pada isu-isu persatuan belia ataupun isu-isu belia. MBM, kita membawa suara anak muda. Kita jarang untuk melaksanakan program. Sebaliknya, kita lebih kepada advokasi. Kita menyuarakan isu-isu anak muda. Kita menyuarakan keresahan. Kita menyuarakan cadangan anak muda kepada kerajaan. Itulah peranan MBM, Majlis Belia Negeri maupun kampung-kampung, persatuan-persatuan di kampung. Macam mana saya katakan tadi, di peringkat Majlis Belia Malaysia dan Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Daerah, mereka ada majlis perundingan belia negara. Sama di peringkat daerah, di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan. Dan melalui MPBN ini, suara anak muda didengar. Kalau di peringkat daerah, DO yang akan menjadi pengurusi. Di peringkat negeri, Exco Kerajaan Negeri yang khusus untuk menjaga belia akan menjadi pengurusi. Di peringkat kebangsaan, Menteri Belia dan Sukan yang akan mempengurusikan sendiri MPBN. Dan melalui MPBN ini, suara anak muda akan didengari. Dan melalui MPBN ini, persatuan-persatuan belia diberi peluang untuk mendesak segala isu-isu yang memerlukan mereka bersuara. Dan kita lihat juga dalam surutan sejarah Majlis MBM, Majlis Belia Malaysia dan juga persatuan-persatuan belia. Kita boleh lihat pada 1960-an, 70-an, persatuan belia dianggap sebagai the angry young man movement. Begitu juga dengan persatuan mahasiswa. Kerana banyaknya NGO-NGO ataupun persatuan-persatuan belia dan juga mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pendesak kepada kerajaan dalam isu-isu yang mendesak rakyat ketika itu. Isu-isu kemiskinan, isu-isu petani, isu-isu pekerjaan. Antara isu-isu core yang telah diperjuangkan, isu-isu asas yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan juga persatuan-persatuan belia. Dan sejak daripada awal penubuhan MBM ditubuhkan 1950-an, 1950 hinggalah pada hari ini. Maknanya umur MBM sudah berusia 71 tahun dan juga manakala MBM Majlis Belia Negeri sudah berusia lebih kurang 30 tahun, 40 tahun. Kita sememangnya menjadi satu kumpulan pendesak mewakili suara anak muda untuk menyatakan kepentingan anak muda kepada kerajaan. Dan isu itu akan diangkat sama ada di peringkat kerajaan negeri maupun di peringkat kerajaan persekutuan. Maka adakah persatuan belia ini adalah pendesak? Ya, persatuan belia sudah menjadi kumpulan pendesak sejak daripada awal lagi. Tapi kita tak boleh nafikan bahawa ada sewaktu-waktu ketiga persatuan belia ini agak lemah ataupun agak berdiam kerana ada isu-isu yang di sebaliknya perkara tersebut. Tapi pada asasnya, pada dasarnya, pertubuhan belia, malah pertubuhan sivil ini sememangnya ditubuhkan atas dasar untuk menjadi pendesak kepada kerajaan, menjadi simbak dan imbang kepada kerajaan dalam isu-isu yang melibatkan rakyat dan juga masyarakat. The youth is the hope of our future. Bagi saya, jawapan itu betul ataupun kata quotation itu betul, tapi sebenarnya kalau keadaan sekarang yang lebih tepat ialah belia, anak muda bukan sekadar harapan pada masa hadapan, tapi sebenarnya anak muda adalah harapan pada masa kini juga. Kita lihat macam mana saya katakan tadi bahawa belia berumur 15 sampai 30. Kalau kita lihat pada umur mengundi contohnya, kita sudah menurunkan had umur mengundi daripada 21 ke 18, maka umur 18 tahun, belia yang berumur 18 hingga 30 tahun ini, mereka mempunyai kuasa untuk menentukan kerajaan. Malah kita tahu pada 2018 yang menyebabkan tumbangnya kerajaan Barisan Nasional contohnya, naiknya kerajaan Pakatan Harapan adalah kerana anak muda. Maknanya anak muda bukan sekadar pemimpin yang menentukan masa hadapan, tetapi mereka jugalah yang menentukan masa depan ataupun keadaan yang berlaku pada hari ini. Maka anak muda bukan sekadar menjadi pemimpin pada masa depan, tetapi mereka seharusnya diberi ruang untuk menjadi pemimpin pada waktu ini, pada ketika ini. Malah kita lihat kepada komposisi rakyat Malaysia contohnya. Kalau kita ambil komposisi umur rakyat Malaysia yang berumur 15 hingga 40 tahun, lebih kurang 48% hingga 50% komposisi
ataupun penduduk rakyat Malaysia ini terdiri daripada belia yang didefinisikan sebagai belia. Maka mereka ni yang sepatutnya menentukan dasar, mereka yang menentukan hala tuju negara. Tapi sekarang ni sedihnya apabila kita lihat dalam parlimen, wakil anak muda yang berumur 40 tahun ke bawah ini tidak ramai. Sepatutnya kita lebih proaktif. MBM sentiasa memperjuangkan bahawa dalam parlimen seharusnya mempunyai lebih ramai lagi anak muda, lebih ramai lagi suara muda. Sebab itu kita sudah melaksanakan kempen yang dinamakan sebagai Not Too Young to Run, yang mana kita mendesak semua parti-parti politik meletakkan calon muda yang berumur 40 tahun ke bawah untuk memastikan komposisi parlimen adalah sama seperti komposisi dalam demografi rakyat Malaysia. Yang ini sekiranya dalam demografi rakyat Malaysia menyatakan anak muda mesti berumur 50 tahun ataupun 50%, maka seharusnya parlimen hendaklah terdiri daripada 50% parlimen itu terdiri daripada anak muda yang berumur 40 tahun ke bawah. Anak muda harus mengambil peluang, anak muda harus mengambil masa yang ada pada hari ini, grab the opportunity untuk menggunakan sebaik-baiknya, dan kita nyatakan kepada kerajaan bahawa anak muda adalah penentu kepada masa depan.